A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa amma ba'd. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Yang berbahagia Ustaz Zul Ramli selaku pengerusi Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara serta Esko dan juga Ketua Division, dan tak lupakan kepada inisiatif yang telah diberikan ataupun telah dijalankan sekian lama oleh unit media yang ingin berkongsi ilmu, berkongsi rasa pada anda semua. Tak lupakan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti kita pagi ini di page Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara, dan juga cross post di FB saya Ustaz Rushdie Ramli Al-Jauhari. Mudah-mudahan semua hari ini sihat-sihat belaka. Hari pagi-pagi ini kita ceria, dan di luar sana agak mendung sikit, memberikan suasana aman bagi kita, suasana yang dingin, yang kita panggil apa fresh, yang segar untuk kita insya-Allah memulakan hari Isnin kita hari ini. Kita tak nak apa kita panggil Monday blues, tak nak. Kita nak bersemangat insya-Allah. Kita nak teruskan usaha kita walaupun kita sekarang dihimpit dengan wabak COVID-19, tapi kita terus kita berusaha, terus kita berdakwah, insya-Allah mudah-mudahan semua mendapat kebaikannya. Okey, sebelum kita mula, saya nak minta jasa baik anda semua untuk pertama sekali like page Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara, kemudian berikan komen yang membina pada video kita kali ini ataupun tazkirah kita pada kali ini. Sebagaimana pada pertemuan kita lepas, kita bicara tentang bagaimana Rasulullah SAW menegur, bagaimana Rasulullah SAW menegur. Sebab itu kami sangat menginginkan komen yang positif, komen yang membina daripada anda semua untuk kemajuan Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara menjalankan tugasnya untuk menyebarkan dakwah ke seluruh pelosok muka bumi ini, insya-Allah. Dan juga bagi mereka yang belum subscribe YouTube Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara, jom kita berbuat sekarang, kerana banyak pengisian yang menarik di dalamnya yang dibarisi oleh barisan asatizah di kalangan Esko dan juga penceramah jemputan yang telah dijemput oleh Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara untuk memberikan perkongsian setiap pagi pada kita dalam tazkirah pagi, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT sekalian, jangan salah sangka saya tidak merentas negeri. Saya masih lagi berada di Kuala Lumpur ini ataupun di Bangi. Cuma background saya macam rumah kampung kan. Sengaja saya pilih background ni supaya ada mood keceriaan bagi kita. Mungkin rindu kampung, lama tak balik kampung. Tapi inilah yang bila kita sampai di kampung, apa yang kita dapat adalah ketenangan pertama, yang kedua kita dapat udara yang segar, yang ketiga kita rasa bebas daripada segala-galanya, bebas daripada segala-galanya. Mudah-mudahan hari ini minda kita lapang untuk kita berkongsi ilmu, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT sekalian, hari ini kita nak bicara tentang sedangkan Nabi ampunkan umatnya. Sedangkan Nabi ampunkan umatnya. Perkara ini biasa kita dengar. Bila kita melakukan kesalahan dan kita ingin minta maaf pada sahabat, dan sahabat tu agak berat untuk maafkan kita, kita akan guna perkataan ni. Allah, sedangkan Nabi ampunkan umatnya. Sedangkan Nabi ampunkan umatnya. Apa maksud sedangkan Nabi ampunkan umatnya? Dan kita bincang hari ini bagaimana sifat pemaaf Nabi SAW. Adakah sifat pemaaf Nabi sama dengan sifat pemaaf kita? Ataupun jauh antara langit dengan bumi? Sebab baginda SAW adalah manusia agung. Manusia yang akhlaknya terlampau tinggi. Tak boleh digambarkan dengan akhlak kita. Jauh sangat perbezaannya. Tapi kita jangan tinggal semua, kita ambillah walaupun sedikit, cubalah berakhlak dengan akhlak Nabi SAW. Mudah-mudahan dia menjadi suatu saham pada kita untuk menunjukkan kepada Islam, kepada yang bukan Islam di luar sana, bahawa Islam adalah satu agama yang sangat mementingkan tentang akhlak, insya-Allah. Okey.
Kalau kita rujuk dalam hadis, hadis ni terkandung dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Kalau ada siapa yang sempat buka buku ataupun kitab Syama'il Muhammadiyah, surat 321. 321 tentang akhlak Nabi SAW. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, lam yakun Rasulullah SAW fakhishan atau mutafakhishan wala dhahhaban fil aswaq wala yajzi'u bisayyi'ati sayyi'ah walakin ya'fu wa yasfah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi ini dia tidak pernah berbuat perbuatan yang keji. Nabi tidak pernah membuat perbuatan yang keji sebab Nabi ini maksum, terpelihara daripada segala dosa. Wala mutafakhishan, dan Nabi ini tidak pernah berbuat keji dan tidak pernah bersifat keji. Mutafakhishan ni maksudnya bersifat keji. Kadang-kadang dia tidak pada tindakan tapi pada hati, pada isyarat-isyarat tertentu. Sebab itu kalau kita rujuk dalam surah apa wailul likulli humazatil lumazah. Lumazah ni adalah angkat-angkat kening. Kadang-kadang kita boleh perli, boleh umpat orang dengan isyarat angkat kening. Nabi SAW tidak fahisha, orangnya tidak keji, wala mutafakhisha, dan tidak berbuat keji dan tidak bersifat dengan sifat yang keji, wala dhahaba fil aswaq. Nabi SAW tidak juga berteriak di pasar. Ni akhlak Nabi SAW. Tidak berteriak di pasar. Tak ada juga borong-borong. Tak ada macam kita selalu buat. Nabi SAW diam, bersenyum dan melayan siapa juga yang lalu di depan kedai baginda SAW. Sebab itu baginda SAW tidak berteriak di pasar. Wala yaji'u bisayyi'ah sayyi'ah. Nabi SAW tidak membalas keburukan dengan keburukan. Dia tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Banyak kisah yang kita pernah dengar dulu, seorang perempuan Yahudi yang setiap hari Nabi SAW keluar daripada rumah untuk menuju ke masjid. Nabi akan dilontar dengan sampah, dilontar dengan kotoran. Nabi balik, Nabi bersihkan, Nabi keluar lagi. Suatu hari, pagi ni Nabi keluar, tak ada yang melontarnya dengan kotoran ataupun dengan hampah dan sebagainya. Lalu Nabi kata, apa yang terjadi kepada perempuan Yahudi ni? Lalu diziarahinya, kemudian dimasakkan untuknya. Rupa-rupanya perempuan Yahudi itu demam, sakit. Dan Nabi lah yang memasakkan untuknya dan Nabi lah yang menyuapkan pada mulutnya. Sedangkan setiap hari perempuan Yahudi itulah yang membaling sampah, yang membaling kotoran pada Nabi SAW, tapi Nabi tak pernah balas keburukan ataupun perangai sikap perempuan Yahudi itu dengan kejahatan. Nabi tetap berbuat baik. Nah, inilah akhlak Nabi SAW. Dan hari ini kita nak bincang hadis daripada Aisyah ni adalah perkataan walakin ya'fu wa yasfa. Akan tetapi Nabi SAW ini ya'fu, dia pemaaf. Okey, pemaaf. Wa yasfa, yasfa ni melapangkan, melapangkan. Kira kalau kita kata melapangkan ni, Nabi tak ingat langsung. Nabi tak ingat langsung dah. Nabi bukan sekadar memaafkan, tapi Nabi melupakan perbuatan tersebut. Yasfah, Nabi melupakan perbuatan tersebut. Safha ni boleh kita maknakan helaian. Dalam surat ni safha ni, sebab helaian yang kosong. Kemudian safha juga kita boleh maknakan satu lapangan yang luas, yang tidak ada apa-apa. Ni kita panggil safha kan. Jadi Nabi SAW melapangkan. Bermaksud Nabi SAW bukan sahaja pemaaf, tapi dia melupakan terus kesalahan apa yang dilakukan ke atas diri baginda SAW. Inilah tingginya akhlak Nabi SAW. Itu bila kita sebut, sedangkan Nabi ampunkan umatnya, adakah kita sama dengan Nabi SAW, bersifat dengan sifat Nabi SAW? Mungkin kita bermaaf, tapi kita masih lagi menyimpan dalam hati. Ada yang sebut kata, I will forgive but not forget. Saya boleh maafkan tapi saya tak boleh lupa. Jadi itulah perbezaan kita dengan Nabi SAW. Kita ni Allahumma salli ala sayyidina, kita ni maaf tapi dalam hati ada simpan lagi. Itu yang masalah kita. Itu masalah kita. Tak sama lagi dengan akhlak Nabi SAW. Okey. Cuba kalau kita bezakan apa perkataan, apa maksud afwa ni? Apa maksud afwa?
Pernah tak kita perasan dalam doa kita ketika mana masuknya bulan Ramadan? Malangnya bila keluar daripada Ramadan, doa ni pun kita dah tinggalkan dah. Apa dia? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ataupun fa'fu anni. Allahumma innaka afun. Ya Allah, sesungguhnya engkau ini pemaaf, afun. Tuhibbul afwa, suka kepada kemaafan, keampunan. Fa'fu anna, fa'fu anni, ampunkanlah aku ya Allah, ampunkanlah kami ya Allah. Jadi perkataan Allahumma innaka afun. Dan afwa ini, afun ini adalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa beza perkataan afwa dengan ghafara? Kadang-kadang kita dengar perkataan Allahumma ghafirli, ya Allah ampunkan dosaku. Ighfir, ghafara. Dan tadi kita mendengar perkataan fa'fu anni, ampunkan aku. Jadi apa beza perkataan afwa dan ghafara? Ini kita nak bincang tentang ni. Dan di sebalik perkataan afwa ini, terselitnya tingginya sifat pemaaf Nabi SAW. Okey. Kalau kita rujuk dalam doa antara dua sujud, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, kan kita doa tu kan. Rabbi firli, ya Allah Tuhanku ataupun Tuhanku, ighfirli, ampunkanlah dosaku, kan. Lepas tu kita minta seterusnya dan penutupnya wa'fu anni. Ada dua perkataan, ighfir, ampunkanlah aku, lepas tu wa'fu anni, dan maafkan aku. Apa beza ampun dan maaf sebenarnya? Kalau kita bahasa Melayu kita sama je, ampun dan maaf. Ampun itu ampun, maaf tu maaf. Bila hari raya, ampunkan segala dosa saya, maaf zahir batin, kosong-kosong itu hari raya. Kalau kita jumpa dengan orang, maafkan kesalahan saya, maaf dan ampun, bagi kita tak ada beza. Tapi perkataan ghafara dengan afwa ini sangat berbeza. Sangat berbeza. Ghafara disebut bahawa bila kita sebut perkataan ghafara, Allahumma ghafirli, dan Allah memiliki sifat, maksudnya pengampun ini, daripada perkataan ghafara, bermaksud orang tu minta ampun baru Allah ampun. Kalau guna perkataan Allahumma ghafirli, orang tu minta ampun barulah Allah ampunkan. Jadi Allah tak bersifat dengan maha pengampun yang akan mengampunkan dengan perkataan ghafara, dengan perkataan ghafara. Sebab ghafara syarat dia mesti minta ampun barulah diampunkan. Macam apa beza perkataan Habib dengan Khalil? Habibi yang Habibi, Habib dengan Khalil, Khalilullah. Ini gelaran kepada Nabi Ibrahim AS, Khalilullah. Dengan Habibullah, Habib. Habib, hub, dia ni kena minta. Kena minta barulah orang tu cinta kita. Kalau kita minta pada Allah, Habib, barulah kita ni dapat kecintaan daripada Allah. Tapi berbeza perkataan Khalil. Khalil ni cinta juga, kekasih, tetapi kekasih yang tak payah minta. Kekasih tu datang daripada Allah SWT. Dia Allah yang kasih dia, tak perlu minta. Itu panggil Khalili, kekasihku. Kalau Habibi tu, sebab orang tu pernah merayu kat kita, dan kita pun jadi sayang kat dia, jadi cinta kat dia, itu kita panggil Habibi. Tapi kalau Khalili bermaksud orang tu tak pernah pun minta kat kita, tapi dia suka kat kita, dan kita suka kat dia tanpa dia minta untuk dia ni disayangi ataupun dikasihi. Itu perkataan tu. Jadi ghafara dengan afwa berbeza. Ghafara kita kena minta dulu. Kita kena minta. Allahumma firli, ya kita minta. Tetapi perkataan Allahumma innaka afun, afwa ini maksudnya adalah tak payah minta, akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak payah minta, Allah yang beri. Sebab itu kita minta Allahumma firli, itu kita minta, ya Allah ampunkan dosa-dosaku. Wa'fu anni, ya Allah, sebab sifat Allah ni afun. Di sebalik sifat afu ni adalah Allah suka memaafkan hamba-hambanya walaupun hamba-hambanya tak meminta. Tu. Dan pendapat kedua kata ghafara ini adalah kita minta ampun pada dosa yang kita sedar kita buat dosa. Itu Allahumma firli, rabbi firli, kita minta pertama sekali. Ya Allah, aku minta ampun pada dosa yang aku sedar, yang aku perasan aku buat dosa. Tapi
wa'fu anni, al-afwa itu kita sebenarnya minta ampun pada dosa yang kita tak sedar kita buat dosa. Itu beza perkataan ghafara dan afwa. Okey. Jadi Nabi SAW kata Aisyah radhiyallahu anha, walakin ya'fu. Nabi ini dia akan memaafkan walaupun orang tak minta. Walaupun orang tak minta. Kita ni kadang-kadang nak minta maaf dengan orang tu pun orang tu susah nak maafkan kita. Kita paksa gunakan perkataan sedangkan Nabi ampunkan umatnya, sedangkan Nabi ampunkan umat. Kita merayu pada dia. Kita merayu pada dia. Tapi Nabi SAW tak. Nabi ya'fu. Nabi orang tu tak minta maaf pun Nabi maafkan dah. Orang tu tak minta maaf pun Nabi dah maafkan. Itulah tingginya akhlak Nabi SAW. Itu disebut oleh Aisyah, walakin ya'fu wa yasfah. Bukan sekadar Nabi ni memaafkan walaupun orang tu tak minta, tapi wa yasfah. Nabi melapangkan dadanya. Nabi menghilangkan semua ingatannya pada dosa yang telah dilakukan terhadap dirinya. Seolah-olahnya kalau Nabi dah maafkan seseorang tu, Nabi, seumpama macam orang tu tak pernah buat salah dengan Nabi SAW. Tak pernah buat salah dengan Nabi SAW. Itu bezanya dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan akhlak yang kita yang kita sekarang ni sedang berakhlak dengan ni, masya-Allah kan. Apa kebaikan dia dari sudut akhlak kita bicara. Pertama, kebaikan jadi pemaaf, wayasfah ni, dan juga kita melapangkan satu, kita akan berjiwa besar. Kita akan berjiwa besar. Kita saya teringat kata-kata Dr. Fadilah Kamsah kan, di MFK. Kalau orang tu tak tegur kita, itu bukan masalah kita, itu masalah dia. Masalah dia. Masalah kita tak ada masalah dengan dia. Maksudnya kita masih boleh lagi tegur, kita masih lagi bermanis muka dengan dia. Tapi orang itu yang bermasam muka, yang kedua dia tak nak tegur kita. Dia kata, Dr. Fadilah Kamsah, dia kata itu bukan masalah kita, itu masalah dia. Jadi jangan fikir sangat macam ni. Kita kena ya'fu wa yasfah, kita kena melapangkan. Jadi orang yang macam ni adalah orang yang berjiwa besar sebenarnya. Orang yang berjiwa besar. Bagaimana nak mendapat jiwa yang besar? Pertama sekali adalah kena sabar. Itu syarat untuk menjadi seorang yang jiwa besar. Jadi kena sabar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT sekalian, waktu ini adalah kalau kita buat kajian perkataan sabar yang paling tak sesuai untuk kita gunakan waktu inilah. Waktu ini kadang-kadang orang yang ditimpa musibah, hilang pekerjaan, bisnes baru nak naik bulan Julai itu, sempat 2 bulan, bila datangnya gelombang ketiga COVID-19, jatuh balik bisnes yang baru, dia nak berputik. Bila kita datang, kita kata sabarlah. Sabar itu, perkataan itu yang tak boleh diterima sekarang ni. Walaupun betul, walaupun bagus nasihat kita, sabarlah. Tak boleh. Jadi kita kena tukar perkataan itu dengan Allah sedang uji kamu. Mudah-mudahan bila dia kenal perkataan Allah sedang uji kamu, dia jadi rasa sabar. Ataupun dia jadi tenang, dia ingat kembali rupanya semua berlaku atas muka bumi ini adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada hikmah yang besar sebenarnya. Kita manusia biasa ni tak dapat mengetahui apa hikmah yang tersembunyi sebalik bencana yang kita sedang hadapi sekarang, kan? Tu. Jadi orang yang berjiwa besar pertama mesti sabar. Kalau orang yang tak sabar, dia tak akan jiwa besar. Yang kedua, dia kena sangka baik. Orang yang berjiwa besar ni dia kena sangka baik. Kan? Orang yang berjiwa besar ni sangka baik. Husnuzan. Kadang-kadang kalau kita naik kereta, tiba-tiba kita tak tahu apa kesalahan kita buat, dan tiba-tiba ada orang marah kita, marah yang sangat marah-marahnya lah. Kita pun apa pasal apa masalahnya? Tapi tak apalah, sangka baiklah. Mungkin kita tadi mengganggu laluan dia, ataupun kita masuk tak beri isyarat ke, kan? Jadi kita bersangka baik. Kita jangan balas keburukan dengan keburukan. Kita pun lawan kita. Orang yang berjiwa besar tak. Orang berjiwa besar dia akan bersangka baik. Yang ketiga, salamatus sadri, berlapang dada. Berlapang dada. Kalau kita sebut salamatus sadri ni, berlapang dada, maksudnya kita maafkan dia lah. Kita ni pertama sedia untuk menerima kesalahan. Kita mengakui kesalahan yang kita lakukan.
Yang kedua, kita ni lapangkan tadi, maksudnya kita buang semuanya. Jangan ingat lagi lah lepas tu kita lapangkan dada kita. Jadi kebaikan kalau kita jadi orang yang pemaaf dan melapangkan. Wayasfah ni maksudnya melapangkan, kita akan berjiwa besar. Dan ataupun kita boleh dengan perkataan, orang yang boleh memaafkan dan melupakan kesalahan yang dilakukan ke atas dirinya, orang ni orang yang berjiwa besar. Okay. Yang kedua, bila kita lapang dada, kemudian kita bersangka baik, kita akan jadi tenang. Kita akan jadi tenang. Kan? Kita dah lupakan kesalahan orang tu lakukan atas kita, kita akan tenang. Berbeza kalau kita kata, aku dah maaf dah, tapi aku tak boleh lupa perbuatan yang dia buat tu. Kita akan fikir, kita jumpa muka dia pun Allah, kita dah tak ada, tak macam sebelum dia lakukan kesalahan atas kita. Kita rasa macam Allah, aku ni tak boleh lupa lah apa yang dia buat pada aku ni. Allah, kita ni jumpa dia pun tak, pergaulan kita terbatas, ada penghalang, tersekat-sekat. Lepas tu, apa nama kita panggil, kita ni dengan dia taklah semesra dulu, kemesraan kita pun dah terhalang. Itu kita tak akan tenang. Kita jumpa dia, kita akan rasa Allah dia lagi. Bila kita tengoknya muka dia, Allah, kita kata tak ada muka orang lain ke? Allah, kan kita jadi tak tenang. Bila dia ada, kita jadi tak tenang. Walaupun dia seorang dia melakukan kesalahan pada kita, tapi bila kita bergaul dengan kawan-kawan, dengan sahabat-sahabat dalam satu majlis, kita akan terganggu. Dari sudut kita bercakap dengan sahabat pun kita akan terganggu sebab otak kita sentiasa mikir, Allah, kenapalah dia datang? Kenapa datang? Aku tak suka dia datang. Itu beza kita dengan Nabi SAW. Nabi ni bukan sekadar ya'fu, bukan sekadar orang tu datang minta maaf dengan Nabi yang maafkan, itu pasti Nabi buat. Tapi Nabi SAW ada sifat yang tinggi adalah ya'fu, Nabi memaafkan walaupun orang tu tak minta. Bagaimana tuntutan daripada kalimah afwa tadi kan, afun. Okey. Yang kedua, Nabi melapangkan dadanya. Maksudnya Nabi lupa terus. Nabi tak ingat pun apa yang dilakukan terhadap dirinya. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW kan. Dari sudut rasional kesihatan pula, rasional sains. Saya buat kajian ni. Kalau siapa yang mengikuti saya di Radio Aikim setiap Rabu pukul 10 pagi dalam rancangan Rasional Sunnah Nabi SAW. Kita dah bicara bulan 7 sampai bulan 10 tentang akhlak Nabi SAW. Jadi saya hari ini berkongsi untuk tuan-tuan sekalian di Dewan Dakwah Masjid Dakwah Negara untuk kita sentiasa ingati akan akhlak yang sangat tinggi yang dimiliki oleh Nabi SAW. Okey. Dari sudut rasional kesihatan, yang pertama sekali adalah dia akan menurunkan risiko serangan jantung sebenarnya. Bila kita ni berlapang dada, kemudian kita ni melupakan, jadi kita tak stres, kita tak tertekan. Okay, dia akan menurunkan risiko serangan jantung. Yang kedua, mengurangkan rasa sakit dan tekanan darah. Ataupun depression. Tekanan pada kita. Patutnya kita hidup ceria, tapi kita hidup dalam keadaan tertekan. Bila kita berjumpa dengan orang yang melakukan kesalahan pada kita, kita rasa tertekan, kita rasa tak happy, kita rasa tak sepenuh. Itu akan menyebabkan tekanan darah kita naik. Yang kedua, kita akan rasa stres. Yang ketiga, kita akan tertekan. Yang ketiga, bila tertekan, kita selalu memikirkan, ni dipanggil, hilanglah awet muda kita, berkerut semua dahi kita, masam muka kita, otot yang keluar semua adalah otot masam ni, otot murung untuk masam ni, dia memerlukan otot yang banyak. Berbanding otot senyum hanya memerlukan beberapa otot saja. Iaitu kalau orang yang selalu murung, dia akan cepat tua. Itu dari sudut rasional kesihatan lah. Satu kajian daripada Dr. Karen Swart, dia pengarah mood disorder, Adult Consultation Clinic di The John Hopkins Hospital. Dia menyebutkan bahawa marah ini sebenarnya, kalau kita marah orang, kita meletakkan diri kita dalam dalam keadaan fight ataupun dalam keadaan mode flight. Fight dengan mode flight. Bila kita marah, kita meletakkan diri kita pada mode keadaan kita ni nak melawan satu. Kita nak lawan orang. Ataupun kita meletakkan pada mode flight. Kita
melarikan diri dalam keadaan kita ni tak redha, kita ni mode flight, kita melarikan diri dalam keadaan kita ni tak redha. Macam yalah, kalau kita tak mampu nak lawan dia, kita lari ni macam rasa geram dengan dendam. Tu mode flight tu. Satu mode fight, kita nak lawan dia. Itu kita kadang-kadang kita lawan dengan perkataan. Kadang-kadang kita lawan dengan isyarat. Kadang-kadang paling teruk sekali kita lawan dengan tindakan kita. Kita pukul dia balik. Sedangkan kita bincang hadis yang pertama tadi tu, wala yajzi'u bisayyi'ati sayyi'ah, Nabi takkan membalas keburukan itu dengan keburukan. Sebab bila orang tu marah, dia tidak ada sifat ya'fu wa yasfah, dia tidak ada sifat memaafkan, walaupun orang yang melakukan kesalahan dia tu tak minta maaf, dia tak pernah maafkan pun. Wa yasfah, dia tak melapangkan dadanya, dia meletakkan dirinya pada dua mode fight dengan mode flight. Mode fight ni dia akan rasa nak melawan. Yang kedua mode flight, dia akan melarikan diri tapi dalam keadaan dendam. Dalam keadaan dendam. Jadi bila dalam keadaan dendam, dia akan berlaku kemurungan, anxiety, kemurungan. Jadi kata Dr. Karen, perubahan bila dia dua-dua ni akan menjadikan degupan jantung ni dia tak stabil lagi, bukan normal lah. Dia disebut bahawa change in heart rate. Dia akan mengubah degupan jantung kita. Yang kedua, tekanan darah pun naik, dan tindak balas imun pun akan bertindak balas. Maksudnya disebut bahawa ada kaitan dengan ni akan Allahumma SWT, ada masalah di sudut kesihatan. Jadi itu keburukan bila kita letak diri kita pada kemarahan. Yang penting adalah kita ni ya'fu wa yasfa. Kita kena memaafkan walaupun orang tu tak minta. Yang kedua adalah wa yasfa. Kita kena melapangkan dada kita, maksudnya melupakan terus kesalahan yang dilakukan pada kita. Ini suatu akhlak yang tinggi sebenarnya, kan? Suatu akhlak yang tinggi. Susah untuk kita berakhlak dengan akhlak ni, tapi walau bagaimanapun kita cubalah. Kita berakhlak dengan akhlak Nabi SAW. Mudah-mudahan kita dapat mengikut akhlak Nabi SAW, dan insya-Allah kita menjadi orang yang tenang, orang yang tidak ada masalah dengan orang lain. Kemudian hidup kita akan gembira, kita akan rasa harmonis, yang seterusnya kita akan rasa bahagia hidup di atas muka bumi ini. Sebab pada kita tidak ada musuh. Kita tidak ada musuh. Kita tak perlu takut sebab tak ada orang yang akan menyakiti kita. Sebab itu kadang-kadang bila kita meletakkan kemarahan, kita akan ada satu mode flight ni. Kita berundur dengan dendam dan mungkin bertukar menjadi kepada mode fight. Bila kita kenang balik, ya Allah, tadi dia malukan aku depan orang ramai, ya Allah, tapi tadi kita tak boleh nak melawan. Akhirnya kita simpan dendam. Jadi bila sampai masa nanti dia meletup, mungkin tindakan kita lebih teruk lagi daripada apa yang kita jangkakan. Sebab itu kalau kita kata sedangkan Nabi ampunkan umatnya, pulangkan dulu pada diri kita. Lalu kita gunakan perkataan sedangkan Nabi ampunkan umatnya ini, lalu kita gunakan perkataan bila kita nak minta maaf pada orang. Kita nak minta maaf pada orang. Saya maafkanlah. Dengan Nabi ampunkan umatnya, apa lagi entah, kan? Maksudnya maafkanlah kesalahan. Kita selalu gunakan perkataan ni bila kita nak minta ampun. Tapi tak. Hari ni kita tukar. Hari ni kita yang menggunakan perkataan ni sedangkan Nabi ampunkan umatnya. Kalau ada orang melakukan kesalahan pada kita, kita ikut sebagaimana akhlak Nabi SAW, iaitu Nabi ya'fu, Nabi mengampunkan dosanya walaupun dia tak minta. Wa yasfah, bukan sekadar mengampunkan, tetapi baginda SAW melapangkan, langsung tak ingat langsung kesalahan. Seumpama macam orang tu tak pernah melakukan kesalahan pun pada Nabi SAW. Seumpama macam orang tu tak melakukan kesalahan pun pada kita, kalau kesalahan tu atas diri kita lah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar pada pagi ini, walaupun ringkas, tapi insya-Allah memberikan sedikit gambaran kepada kita bagaimana tingginya akhlak Nabi SAW. Dan yang kedua, menunjukkan perbezaan yang sangat ketara, yang sangat jauh tentang akhlak kita dengan akhlak baginda SAW. Iaitu disebut, innaka la'ala khuluqin azim. Sebenarnya engkau, wahai Muhammad, adalah yang memiliki nafsu yang sangat tinggi, azim yang agung. Azim yang agung. Sebab itu, Nabi ini, kalau kita bicara tentang akhlak ni, insya-Allah, dan mudah-mudahan kita ni
Kalau kita tak ikut sunnah yang lain, ikutlah sunnah yang ini. Sunnah Allahumma salli ya'fu wa yasfah. Jadi cukup sekadar itu tuan-tuan. InsyaAllah saya ingatkan sekali lagi pada anda semua di luar sana untuk membantu kami dalam Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara dan bagi menyebarkan risalah Allah Subhanahu Wa Taala ke seluruh pelosok muka bumi ini dengan menyumbang ke akaun RHB Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara yang tertera di kaca TV kita ataupun tertera di skrin kita sekarang ni. Dan seterusnya kita like page Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. InsyaAllah setiap pagi Isnin sehingga Jumaat kita akan disajikan dengan tazkirah pagi. Dah saban bulan dah ya, kita bersiaran. Kalau tuan-tuan masuk ke Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara ni, scroll ke bawah tu, lambakkan video-video klip Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara dengan forumnya, dengan tazkirah paginya, dengan perkongsian secara individu, expo-expo yang terlibat dalam Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Jadi boleh like page Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Dan juga bagi yang mengikuti kita di page Ustaz Surahija Amal Al-Jawhari, terima kasih atas perhatian semua. Dan yang terakhir, bagi mereka yang belum subscribe YouTube Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara, sebab kita juga meletakkan video-video tazkirah pagi ini di YouTube Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara, banyak perkongsian di sana. Jadi tuan-tuan boleh subscribe YouTube Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Jadi cukup sekarang ini pertemuan kita untuk pagi ini. Mudah-mudahan hari ini bukan Monday Blues, tapi kita terus bersemangat. Kalau kita ada orang buat kesalahan kita, ingat, ya'fu wa yasfah. Dia Nabi memaafkan walaupun orang tu tak minta maaf, wa yasfah, melapangkan dada, tak ingat langsung tentang kesalahan, buang terus. Jangan lagi pegang pada perkataan forgive but not forget. Maksudnya minta maafkan tapi tak lupa, jangan buang, sebab dia akan mengganggu kita. Dari sudut akhlak kita pun tak baik, kita tak berjiwasa, dan sudut kesihatan pun kita akan menghadapi risiko dari sudut kesihatan bila kita kemurungan dan sebagainya. Jadi yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dan lemah itu adalah atas kejahilan dan lemahnya ilmu saya. Ikuti tazkirah pagi esok dengan ustaz-ustaz dan para pendakwah yang sangat hebat yang sering muncul di kaca TV kita, dan insya-Allah mudah-mudahan kita dapat manfaat semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.